Tak ada soalan lah. Okey, tak ada soalan, kita baca buku ni. Syarah Bulughul Maram. Kita masuk hadis yang ke-137. Muka surat 281. Muka surat 281. Siapa yang nak buku ni masih ada, buku Syarah Bulughul Maram, kitab Taharah, dan satu lagi kitab solat. Masih ada stok. Okey, hadis 137. Qala al-musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma ji'na sarifa hittu wa qala an-nabi SAW if'ali ma yaf'alu al-hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika kami tiba di lembah Sarifah. Sarif ni ialah satu lembah yang terletak di tengah jalan antara Mekah dengan Madinah. Kisah ni berlaku masa Nabi nak melakukan Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, pada tahun 10 Hijrah. Apabila Nabi nak lakukan haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir bagi Nabi, yang dipanggil Hajjatul Wada'. Jadi dalam perjalanan tu jumpa satu lembah yang bernama Sarif. Maka kata Aisyah, ketika kami tiba di lembah Sarif, aku telah mengalami haid. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang berihram haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud dia? Maksudnya ialah bila wanita tu haid dan dia melakukan haji, Nabi nak beritahu buat semua sekali kerja haji, kecuali tawaf je. Nak pergi ke wukuf di Arafah, silakan. Nak mabit di Muzdalifah, silakan. Nak mabit di Mina, silakan. Nak melontar jamrah Al-Aqabah Al-Ula, silakan. Nak sa'i pun silakan. Cuma sa'i dia kena lakukan selepas tawaf. Sa'i boleh, sebab pendapat paling kuat sa'i itu bukan kawasan masjid. Bukan kawasan masjid. Jadi katalah orang tu dah tawaf haji, lepas tu dia uzur. Dia pun balik bersihkan, bukan mandi. Kemudian dia pergi sa'i dalam keadaan dia haid, sah. Sebab Nabi kata buat apa saja kecuali tawaf. Okey, kita baca fikul hadis. Hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang panjang yang menjelaskan sifat haji Nabi Muhammad SAW menurut riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Secara umumnya, hadis ini menunjukkan bahawa wanita yang sedang haid dibolehkan untuk melaksanakan segala manasik. Manasik mana? Kerja-kerja haji. Kecuali tawaf. Maksud tawaf di sini meliputi semua jenis tawaf. Sama ada tawaf kudum, tawaf selamat datang, tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf wada', tawaf selamat tinggal ataupun tawaf sunat. Semua tak boleh apabila wanita itu datang haid. Jadi antara amalan haji yang dibolehkan ke atas wanita haid melakukannya dan dikira sah ialah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar di Mina, sa'i antara Safa dan Marwah dan sebagainya. Hal ini disebabkan tawaf disyaratkan bersuci. Tawaf ni seumpama solat. Kalau solat tak boleh bagi wanita haid, maka tawaf pun sama seperti solat, tidak boleh dilakukan. Okey. Justru wanita yang haid diharamkan melakukan tawaf, dan pendapat ini merupakan ijma' ulama, sepakat ulama. Tidak ada khilaf. Semua ulama kata bila datang haid wanita tak boleh tawaf. Adapun semua amalan haji selain pada tawaf tidak disyaratkan bersuci, termasuklah sa'i. Namun timbul persoalan di sini. Sa'i boleh, tapi ada pendapat mengatakan tempat sa'i itu adakah dalam masjid? Kalau dalam masjid, wanita dalam haid boleh tak masuk?
Okey, kebanyakan ulama berpendapat pada asalnya tempat sa'i berada di luar kawasan Masjidil Haram. Pendapat yang paling kuat, tempat sa'i itu sebenarnya bukan kawasan masjid. Maka wanita yang haid boleh sa'i di antara Safa dengan Marwah. Oleh itu kawasan sa'i dianggap luar daripada Masjidil Haram. Pendapat ini juga diterima pakai oleh Majma' Fiqhi Arab Saudi. Lujnah Fatwa Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa harus bagi wanita haid melakukan sa'i kerana kawasan sa'i tidak dianggap dalam kawasan masjid. Okey, pengajaran hadis. Pertama, haram tawaf di Baitullah bagi wanita haid sebelum dia suci daripada haidnya. Yang kedua, harus bagi wanita haid melakukan semua kerja-kerja haji dan dikira sah melainkan tawaf. Yang ketiga, semua amalan haji tidak disyaratkan bersuci sebelum melakukannya kecuali tawaf. Yang keempat, kewajipan menghormati dan memuliakan Baitullah. Timbul persoalan, baca Quran ketika haid boleh ke tak? Wanita haid boleh tak baca Quran? Okey, dengan baik-baik saya sampaikan apa yang ulama sampaikan. Ini bukan pendapat saya. Wanita haid adakah boleh membaca Quran? Ini baca bukan sentuh. Baca daripada telefon, daripada apa yang ditulis kat whiteboard. Boleh tak wanita haid membaca Al-Quran? Okey, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, kebanyakan ulama tak boleh. Berdasarkan satu hadis, Nabi kata, la taqra'u Al-Quran haidun wala junubun. Tidak boleh wanita yang haid dan orang yang berjunub berhadas besar membaca Al-Quran. Jadi pendapat majoriti ulama, wanita haid dan juga lelaki yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik dan juga pendapat Daud Az-Zahiri. Ini bukan pendapat saya. Pendapat Imam Malik. Dengar baik-baik. Pendapat Imam Malik. Bukan Pak Cik Malik ni. Imam Malik. Siapa Imam Malik ni? Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i dan juga pengasas kepada mazhab Maliki. Ini pendapat Imam Malik. Boleh wanita haid membaca Al-Quran. Habis hadis yang Nabi kata wanita haid tak boleh, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hampir semua ulama hadis, ini bukan saya cakap ulama mengatakan, hampir semua ulama hadis mengatakan hadis yang Nabi kata wanita haid dan yang berhadas besar tak boleh baca Quran adalah hadis dhaif, hadis lemah. Maka pendapat Imam Malik ni yang mengatakan wanita haid boleh baca Quran, dia kata tak boleh kita melarang wanita membaca Al-Quran, wanita haid membaca Quran kecuali dengan dalil yang sahih. Dalil yang ada dhaif. Maka Imam Malik mengambil pendapat wanita haid boleh baca Quran, alasannya tak ada dalil yang melarang. Kalau wanita haid tak boleh baca Quran, pasti ada hadis yang cukup jelas, yang sahih. Sebagaimana Nabi melarang wanita haid tak boleh solat, tak boleh puasa. Jelas, clear. Dan hadisnya sahih. Adapun baca Quran, hadisnya dipertikaikan. Kemudian yang kedua, hadis yang kita baca ni. Hadis yang kita baca ni, Nabi kata apa pada Aisyah? Bila kamu datang haid, kamu nak melakukan haji, buat apa saja kecuali tak boleh tawaf. Maka ulama kata, baca Quran boleh tak? Bolehlah. Kalau baca Quran tak boleh, bagi wanita yang haid, Nabi akan tambah. Lakukan apa saja wahai Aisyah, kecuali tawaf dan baca Al-Quran. Tapi Nabi tak sebut baca Quran. Walaupun ada pendapat mengatakan Nabi cakap ni berkenaan dengan kerja haji. Baca Quran bukan kerja haji. Tak, ulama menolak. Dia kata pendapat hujah tu tak boleh pakai. Sebab apa? Orang buat haji ni, amalan dia semua dia akan buat. Termasuklah baca Quran. Dan baca Quran ni amalan setiap hari, bukan bermusim. Nabi dan para sahabat sentiasa baca Quran setiap hari walaupun di musim haji. Jadi kalau betul Quran tak boleh baca bagi wanita haid, Nabi akan sebut dengan jelas. Aisyah, wahai Aisyah,
kamu boleh buat apa saja kecuali tawaf dan baca Quran. Tapi Nabi tak sebut baca Quran. Nabi sebut kecuali tawaf sahaja. Okey? Jadi jelas saya sampaikan pendapat ulama. Jangan tuduh saya. Kita nak belajar, minta maaf. Siapa yang berfikiran sempit, siapa yang fanatik pada satu pendapat, dia tak layak belajar. Orang yang nak belajar ialah orang yang nak tahu yang benar dan dia nak tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik. Jadi pendapat Imam Malik bukan pendapat saya. Kenapa kita nak larang wanita haid baca Al-Quran? Sedangkan dalil yang sahih tak ada. Kemudian baca Quran kan bukan bagus. Dan bukankah rugi wanita yang haid bila kita tak benarkan dia baca Quran? Dia bukan 1 hari haid. Ada 7 hari, ada sampai 15 hari. Kalau nufasat pula, nifas sampai 40 hari. Cuba bayangkan. Dah lah tak boleh solat, Quran pun tak baca. Quran ni syifa, penawar. Quran ni rahmat. Quran ni mau'izah. Tiba-tiba peringatan, rahmat, syifa tak ada dalam masa seminggu. Tak ada dalam masa 40 hari. Cuba bayangkan apa jadi dengan wanita tu. Jadi bukakan minda, lapangkan dada, ambil yang terbaik untuk kamu. Bukan untuk saya. Saya lelaki. Ambil yang terbaik untuk kamu. Ini pendapat bukan Pak Cik Malik ni. Bukan pendapat daripada kedai mamak ni. Ini pendapat Imam Malik. Okey? Hukum sentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran ada hadis yang mengatakan la yamassuhu illa tahirun. Jadi pendapat paling kuat mengatakan tak boleh sentuh. Walaupun pendapat Imam Bukhari dia kata boleh sentuh. Sebab hadis yang mengatakan tak boleh sentuh pun Imam Bukhari kata hadis itu adalah dhaif. Jadi cuma dalam Quran Allah ada sebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Quran di mana? Di Lauh Mahfuz. Kecuali oleh al-mutahharun. Siapa? Malaikat. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, itu menunjukkan walaupun ayat itu tuju pada malaikat, Allah nak beritahu Quran itu satu benda yang suci, satu benda yang mulia. Malaikat suci boleh sentuh, maka kamu pun kena bersuci dulu baru boleh sentuh. Jadi kalau tanya saya lebih condong pada pendapat sebaik-baiknya kita berwuduk untuk sentuh Al-Quran. Tapi kalau setakat nak baca daripada telefon, saya dah bagi 2 pendapat tadi. Saya tak nak sebut saya condong pada pendapat mana, cuma saya kata ambil yang terbaik untuk kamu. Kalau dalam masa 7 hari kamu rasa tak baca Quran, dah pening, tak solat pun dah rasa hanyut je, patah balik. Carilah Al-Quran. Sebab Quran adalah syifa. Tambah-tambah dalam 7 hari itu banyak masalah kamu. Allah kata syifa hanya ada dalam Al-Quran. Paling-paling kurang kita baca terjemahan dia. Kalau kita nak ambil pendapat tak boleh baca wanita haid, silakan. Tapi paling kurang kita boleh baca terjemahan dia. Semoga dengan maksud ayat itu akan menyembuh segala masalah hati dan masalah kehidupan kita. Okey? Okey, saya nak jawab soalan. Jadi saya berhenti hadis ni 137. Ada soalan ke? Boleh baca maknanya boleh pegang Al-Quran. Saya dah jawab tadi. Baca dengan sentuh 2 isu yang berbeza. Ustaz yang meminta nak sembah anak sapi tu namanya Samiri, bukan Samili. Samiri bukan Samili. Tak tahulah dia ada kaitan dengan Hindu India, tak tahu. Tapi India tu bangsa lain. Samiri ni Bani Israel. Dah. Tak ada soalan? Atas sekali. Okey, tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni Kita jadi kelas ada kelas malam ni Surah At-Taubah pukul 9:30. Kelas malam ni pukul 9:30 insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.